secara langsung daripada Kota Baru untuk program bersama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Amar, yang mana disiarkan secara langsung di channel Ustream PRC UK Aya. Okey, kita dalam sesi soal jawab, yang mana kita mendapat banyak soalan-soalan yang ditujukan kepada Yang Berhormat Datuk. Okey, saya pilih soalan pertama untuk sesi ini, sesi kedua ni, daripada penanya kita ni bertanyakan, benarkah Ustaz Azhar Idrus tidak dibenarkan untuk berceramah di masjid-masjid di Kelantan? Jika benar, mengapa larangan itu dikenakan kepada Ustaz Azhar? Sebenarnya Ustaz Azhar tidak dilarang untuk memberi kuliah di masjid, cuma dia diminta untuk mendapatkan tauliah saja. Jadi kalau ada tauliah tu dia bolehlah mengajar dan memberi ceramah di masjid-masjid. Dan saya difahamkan proses pengeluaran tauliah ni sedang diuruskan oleh pihak-pihak yang berkenaan lah. Jadi sebenarnya ini untuk kebaikan Ustaz Azhar sendiri dan semua pihak lah. Sebab bila ada tauliah ni, tak ada orang boleh mempersoalkan program dia dan dia sendiri. Jadi kalau tak ada tauliah, mungkin menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. Kerana kita tahu bukan semua orang ni serupa kepala dia, ada macam-macam. Jadi untuk kebaikan Ustaz Azhar sendiri, pihak Majlis Agama minta supaya dia ada tauliah untuk membolehkan dia bergerak secara lebih bebas. Okey, Yang Berhormat Datuk, ada soalan daripada Tengku Muhammad Fakhruddin di Facebook PRC, yang mana bertanyakan, bolehkah Datuk jelaskan hubungan PAS dengan NGO Islam di Malaysia? Yang mana kalau kita melihat pada hari ini, ada di kalangan NGO Islam yang turut terlibat dalam merencatkan dan melambatkan perjuangan PAS di Malaysia ini. Jadikan contoh di sini iaitu Ikatan Siswa Azhar Malaysia, iaitu ISMA. Minta penjelasan Datuk. Kita PAS ini bersikap terbuka. Sejak dulu lagi pun kita bersikap terbuka dengan semua pihak. Dengan pertubuhan-pertubuhan, dengan persatuan-persatuan, bahkan dengan parti-parti politik pun kita terbuka. Dan sikap ini berterusan sampai hari ini. Kita boleh bekerjasama, kita boleh bertolak ansur, dan kita boleh bersama-sama dengan semua pihak. Sekiranya pihak-pihak ini boleh menghormati dasar dan perjuangan kita. Ataupun dalam soal ada NGO ataupun golongan-golongan yang boleh menjejaskan perjuangan kita, kita tak boleh nak kata apalah. Kita tak boleh nak sekat mereka sebab mereka bergerak secara mengikut undang-undang. Boleh jadi ada pandangan-pandangan dia yang tidak serupa dengan kita. Ada program-program dia yang mungkin berlawanan dengan apa yang kita buat. Itu kita tak boleh nak buat apa lah. Dalam sebuah negara demokrasi, kita menghormati hak dan juga kebebasan masing-masing. Bukan saja individu, bahkan juga persatuan. Tetapi secara umumnya pendirian kita adalah terbuka dengan siapa-siapa sejak dulu lagi. Sebab itu PAS ni boleh terima siapa-siapa, boleh bekerjasama dengan siapa-siapa. Dan kita telah memperkenalkan pakatan politik ataupun tahaluf siasi ni lama dah, dengan bermacam-macam nama. Yang sekarang ni baru yang jadi konkretnya ialah dalam konteks sekarang ni. Tapi percubaan-percubaan ataupun usaha-usaha ni telah kita buat dulu. Dan kita PAS ni terima. Sebab tu dalam PAS ni ahli-ahlinya, wakil-wakil rakyatnya terdiri daripada latar belakang yang berbagai-bagai. Mewakili pada asalnya daripada kumpulan-kumpulan yang bermacam-macam. Tapi kita terima semua sebagai ahli PAS. Dan ada yang boleh jadi esko, ada yang boleh jadi pimpinan tinggi dalam parti ini, menunjukkan sikap terbuka kita. Dan sikap ini insya-Allah kita akan amalkan pada bila-bila masa saja. Itu. Okay, soalan seterusnya, apakah pandangan Yang Berhormat terhadap golongan mahasiswa yang melibatkan diri dalam politik? Ataupun adakah perlu atau lebih elok pihak mahasiswa ni hanya menghadap meja dan belajar semata-mata? Kita PAS ni memang suka kalau pelajar ni mengikuti perkembangan politik dan terlibat. Tetapi pelibatan ini pada pandangan kita lah, janganlah sampai menjejaskan pelajaran kita sampai tak mengaji. Tapi mahasiswa sepatutnya kena concern dengan perkembangan politik. Dan kita sebab tu kita ambil pendirian, kita menentang AUKU, Akta Universiti dan Kolej Universiti. Sebab pada pandangan kita, akta ini menghalang pelajar ini daripada
mengikuti perkembangan politik dan juga aktif dalam politik. Kalau kita ikut betul-betul, pelajar ni akan hanya jadi ulat buku saja. Jadi saya rasa jadi ulat buku pun tidak elok juga, sebab tidak boleh membina peribadi yang seimbang. Sebab mahasiswa ni dia bukan lama, dia mesti 4 tahun, 5 tahun gitu saja. Jadi akan sampai masa dia habis belajar, dia kena keluar daripada universiti dan terlibat dalam masyarakat. Kalau dia tidak mengikuti perkembangan politik, dia tidak faham tentang realiti politik, bagaimana dia boleh berperanan dengan berkesan dalam masyarakat setelah dia keluar daripada universiti. Ini yang penting. Tapi pelibatan ini janganlah sampai mencetuskan suasana yang tidak baik ataupun menjejaskan pelajaran dia sehingga dia gagal kerana aktif dalam politik. Saya rasa itu tidak belum sampai masa dia. Sebab universiti ini lebih kepada training ground, tempat latihan, tempat kita berlatih. Tapi bukan medan yang sebenar. Medan yang sebenar ialah bila kita keluar daripada universiti. Dan kalau kita keluar daripada universiti dengan segulung ijazah, kita akan boleh memainkan peranan dengan lebih berkesan dalam masyarakat daripada kita keluar daripada universiti dengan tidak dapat apa-apa. Penghormatan orang, penerima orang kepada kita berbeza dalam dua konteks ini. Jadi ini pandangan kita lah, dalam bab ni. Okay. Ada yang bertanya ni YB, apakah pendirian PAS terhadap organisasi ataupun persatuan yang dikatakan mungkin menyeleweng yang memang menyeleweng daripada asas Islam, itu terutama sekali organisasi yang memperjuangkan hak benda-benda seperti homoseksual, gay atau lesbian. Adakah sekiranya jika PAS berkuasa di kerajaan nanti akan memberikan kebebasan berorganisasi kepada mereka ni ataupun menyekat? Pertama gini, dalam konteks kita, pertama asas kita ialah pegangan kita perjuangan Islam. Mana-mana pandangan yang bercanggah dengan prinsip-prinsip asas Islam, kita memang tolaklah. Kita memang tolak. Cuma adakah penolakan ini dengan cara macam mana? Itu cerita yang kedua. Kita menghormati kebebasan bersuara, tetapi kita juga ada tanggungjawab. Kalau kita jadi kerajaan, kita ada tanggungjawab kita tersendiri. Jadi kita perlu laksanakan tanggungjawab ini, tetapi tidaklah dengan cara yang kasar atau cara yang ganas. Sebab pada pandangan kita, mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza tentang agama, tentang prinsip Islam ni, biasanya mereka tidak faham dan mereka tidak mendapat maklumat yang cukup. Jadi pada pandangan kita, kalau kita jadi kerajaan, mana-mana pandangan ataupun organisasi yang bercanggah dengan dasar negara, bercanggah dengan Islam, kita rasa kita perlu memberi penjelasan dulu kepada kita dan tidak terus menggunakan pendekatan undang-undang. Apa yang ada pada hari ini, kadang-kadang kita terus menggunakan pendekatan undang-undang, sedangkan mereka ni tidak memahami. Sedangkan dalam Islam juga kita tengok dalam kes katalah kalau seorang itu murtad, kalau seorang itu murtad, dalam Islam walaupun ada hukuman kepada orang murtad, tetapi hukuman ini tidak terus dilaksanakan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang itu melakukan jenayah murtad, dia mesti diberi kaunseling dulu. Dalam bahasa fiqh dia panggil yustatabu. Salah satu ayam, dia diberi masa 3 hari untuk dinasihati, dibincang, diberikan ruang kepada dia untuk sedar, untuk kembali dan bertaubat. Bukan makna kalau dia murtad, kita terus hukum dia, tidak. Tapi diberi ruang kepada dia. Boleh jadi dia murtad ni kerana tekanan hidup. Boleh jadi dia murtad kerana kejahilan dia. Boleh jadi dia murtad kerana paksaan. Maka sebab tu ruang itu diberi dalam mazhab kita Syafi'i sendiri supaya masalah itu boleh diselesaikan secara tidak undang-undang. Itu maknanya. Jadi saya rasa pendekatan ini juga yang kita akan ambil bila kita ada kuasa dengan mereka ataupun mana-mana kumpulan dalam masyarakat yang mempunyai pandangan-pandangan yang tidak benar. Bukan kita nak menggunakan kuasa dan kekerasan undang-undang saja. Tapi saya rasa pendekatan yang kalau kita guna bahasa orang sekarang dia panggil engage. Kena engage dulu dengan orang ni, penjelaskan kepada dia. Jadi saya rasa itulah apa yang menjadi panduan kepada kita sekiranya kita ada kuasa di Malaysia. Okey, soalan seterusnya, apakah pandangan YB terhadap politik caci maki? Adakah tindakan mengamalkan benda caci maki ini akan menyadarkan masyarakat ataupun sebaliknya?
Ya, kalau tengok prinsip Islam ni memang tak boleh kita mencaci, kita memaki orang dengan tanpa sebab. Dalam Quran sendiri pun ada kaedah dakwah ni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berhujahlah mereka dengan cara yang elok. Iaitu kita menggunakan rasional dengan rasional, hujah dengan hujah. Dan caci maki ni bukan cara yang baik, budaya yang baik. Walaupun ada ketikanya mungkin bahasa yang kasar ini perlu kita gunakan dan boleh kita gunakan. Saya tidak mengatakan bila kita berhikmah dalam dakwah kita menggunakan bahasa yang baik, kita sampai tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar sekali-sekala. Sebab Quran sendiri pun kalau tengok, Tuhan sendiri pun menyumpah Abu Lahab. Dalam surah Tabbat Yada tu, Tabbat Yada Abi Lahabin, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Dan dia sendiri pun celaka. Jadi Tuhan sendiri menggunakan bahasa yang kasar, keras, celaka kepada Abu Lahab, kerana kedudukan Abu Lahab itu sendiri yang teruk. Dia menyumpah Nabi, mengatakan celaka kepada Nabi. Jadi Tuhan balas dengan bahasa yang sama. Walaupun dia kata tit for tat. Tit for tat mana kita balas serupa dengan dia. Bukan makna kita tak boleh langsung guna. Tapi kalau menjadikan caci maki, bahasa kasar ni sebagai basahan, penggunaan harian dalam setiap suasana, itu tidak betul lah. Tapi dalam kadar-kadar tertentu perlu. Ada perlunya kita gunakan. Tapi bukan menjadi suatu yang normal. Bukan menjadi suatu normal. Sebab dalam Quran sendiri pun, dalam kes yang tertentu saja Tuhan menggunakan bahasa yang keras. Dalam konteks yang umum, pendekatannya ialah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu asas ataupun metod dakwah dalam Islam. Okey, Wabi. Ada soalan berkenaan dengan deklarasi aset yang mana telah dilaksanakan oleh kerajaan Pulau Pinang yang terbaru inilah. Jadi penanya bertanya, adakah kenapa Kelantan tidak buat macam Selangor dan Pulau Pinang, declare isytihar aset ataupun harta yang dimiliki oleh kepimpinan kerajaan? Sebenarnya kita Kelantan telah membuat perisytiharan harta. Esko wakil rakyat buat perisytiharan harta kepada Menteri Besar, kepada kerajaan, tapi tidak kepada publik lah. Dan setakat ini kita tidak merasa keperluannya untuk diisytiharkan kepada publik. Sebab biasanya orang kita ni tak ada harta banyak. jadi hartanya tak banyak. Jadi apa yang nak diisytiharkan? Tapi memang kita telah buat. Cuma kita tidak hebohkan dalam akhbar. Dan kita ucap tahniahlah kepada Pulau Pinang dan juga Negeri Selangor kerana telah melaksanakan perkara yang baik. Cuma kita isytihar kepada Menteri Besar. Esko semua diminta untuk isi borang perisytiharan harta sebagaimana amalan biasa. Wakil-wakil rakyat pun diminta untuk isi borang. Itu memang kita telah buat lah. Okey, ada soalan daripada Muhammad Hafiz Rohani di Facebook PRC ni. Adakah PAS Kelantan pernah memohon untuk menubuhkan TV sendiri? Dan adakah pernah meminta kebenaran dengan Kementerian Komunikasi? Minta YB untuk jelaskan untuk situasi PAS Kelantan dan juga mungkin situasi PAS Pusat untuk menubuhkan TV sendiri. Yang terkini ni saya tidak ada maklumat yang jelas lah. Kerana kebetulan portfolio penerangan pun dipegang oleh orang lain, yang berhormat Dr. Fadli. Tapi beberapa tahun yang lepas, kerajaan negeri telah membuat permohonan sebenarnya kepada kerajaan persekutuan untuk stesen radio sendiri. Permohonan rasmi telah pun dibuat, tapi tidak mendapat jawapan lah daripada pihak kementerian. Itu memang kita pernah buat lah. Dan saya difahamkan lepas tu permohonan yang kedua telah pun juga diangkat, tapi tidak juga mendapat respon. Itu untuk makluman. Lebih pada itu saya tak boleh nak sebab maklumat itu tidak ada dengan saya. Okey. Ada soalan daripada Wan Saupi ni di Facebook. Salam YB, apakah skim yang disediakan oleh kerajaan negeri untuk golongan muda, sebagai contohnya untuk memulakan perniagaan? Adakah ada skim-skim tertentu yang boleh memanfaatkan untuk tujuan tersebut? Sebenarnya melalui Esko Pembangunan Usahawan ni ada beberapa program yang dibuat untuk membantu generasi muda
untuk sama ada untuk memulakan bisnes ataupun untuk memajukan lagi bisnes mereka. Dan ini memang adalah cuma saya tak ingat nama-nama yang baru ni. Yang dulu kita sebut skim belia berdikari, skim usahawan muda melalui SCDC, melalui kerajaan negeri. Dan sekarang ini kita memperkenalkan program-program latihan kepada belia-belia ni untuk menyediakan mereka dengan kemahiran supaya mereka boleh menceburkan diri dalam perniagaan dan boleh hidup secara berdikari. Kita telah memperkenalkan program gerakan berdikari rakyat Kelantan. Kita ada kursus yang kita panggil CASDEC yang sekarang ni ada di Pulau Condong. Jadi ada beberapa program yang kita buat untuk membantu generasi muda ini untuk terlibat dalam bisnes. Dan program ini terus berterusan. Saya nak sebut detail tu sebab saya pun tak ingat satu-satu lah sebab ini di bawah portfolio orang lain. Tapi beberapa tu yang saya ingat tu saya sebut. Kalau saudara berminat untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut, mungkin boleh menghubungi Esko Pembangunan Usahawan ataupun melalui Urustia Penerangan yang mungkin boleh menyediakan maklumat-maklumat yang lebih detail kepada saudara dan juga mana-mana belia yang berminat. Okey, YB. Ada soalan berkenaan dengan royalty ni. Penanya ni nak tahu sejauh manakah pelaksanaan telah dilakukan oleh kerajaan negeri untuk mendapat balik royalty itu, dan sejauh mana kerajaan negeri optimis bahawa Kelantan akan mendapat royalty minyak. Tentang royalty ni memang kita serius. Sebab itu sekarang ni kita sudah bawa kes ni ke mahkamah. Dulu kita bawa ke mahkamah dan dibantah oleh pihak kerajaan dan dibicarakan di mahkamah, apa kita panggil tu, mahkamah tinggi, mahkamah sivil. Jadi mahkamah sivil telah memberikan kebenaran, hakim telah memberikan kebenaran kepada kerajaan Kelantan untuk filekan tuntutan royalty ni di mahkamah tinggi. Jadi sekarang ni kita tunggu tarikh perbicaraan. Jadi lepas tarikh perbicaraan ni kita tengoklah macam mana perkembangan. Maknanya kita telah mengambil sikap yang serius dalam soal ni sehingga kita sanggup bawa kepada mahkamah. Setelah kita berunding, kita menggunakan pendekatan lain, kita tidak mendapat hasil, jadi kita buat keputusan ni untuk kita bawa ke mahkamah. Dan kita harap supaya kes ni berjalan dengan baik, dan insya-Allah kalau Tuhan beri izin, kita mungkin boleh dapat baliklah hak kita ni. Tentang setakat mana optimism itu, kita sentiasa optimis sebenarnya. Suatu masa, cuma lambat banget kita tak tahulah. Tapi insya-Allah kita yakin dengan kesungguhan kita, dengan izin Allah, suatu masa nanti kita akan dapat balik royalty minyak ni. Sama ada dengan keputusan mahkamah ataupun mungkin kalau kita menang Malaysia ini, lagi senanglah kita dapat royalty ini mungkin lebih daripada yang selepas-selepas ni. Okay, ada soalan daripada Ibnu Muhammad di Facebook PRC. Adakah PAS bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu Palestin, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim beri cadangan penyelesaian mana disebut sebagai two-state solution. Okay, apa pandangan PAS dan YB sendiri? Parti PAS telah pun menyatakan pendirian. Datuk Seri Presiden sendiri, Ketua Penerangan telah menyebut bahawa sikap PAS kita tidak mengiktiraf Israel. Itu pendirian kita sejak dulu lagi. Sampailah sekarang kita tidak mengiktiraf pendirian Israel. Dan pada pandangan kita, negara Israel ini sebuah entiti haram. Hak yang sebenarnya hak rakyat Palestin. Itu asas pendirian kita. Dan pendirian ini tidak berubah sampai sekarang. Sampai sekarang ni. Adapun pandangan Datuk Seri Anwar itu, pada pandangan itu pandangan peribadi beliau. Dan itu bukan pandangan Pakatan Rakyat. Dan saya difahamkan daripada maklumat yang ada, pandangan ini sebenarnya selari dengan pandangan kerajaan Malaysia sendiri. Sebab wakil Malaysia di PBB, saya dimaklumkan pernah menyuarakan pandangan yang sama. Iaitu untuk menyelesaikan konflik Palestin ini, kena ada two-state solutions. Jadi kalau Datuk Seri Anwar bercakap macam tu, dia pandangan tu hanya sama dengan kerajaan Malaysia saja. Jadi kenapa yang akhbar memainkan isu ni, membesar-besarkan benda ini? Jadi itu yang saya sendiri tidak faham. Walaupun kita menghormati pandangan Datuk Seri Anwar ni, pandangan pribadi dia, tapi pendirian kita jelas bahawa kita tidak mengiktiraf negara Israel ini. Okey, lagi YB berkenaan dengan Datuk Seri Anwar juga. Soalan dia, sekiranya Pakatan Rakyat menang di peringkat pusat, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri? Dan sekiranya Pakatan Rakyat angkat Anwar sebagai Perdana Menteri, penanya ni minta diberikan sebab untuk beliau mempercayai Anwar Ibrahim dengan segala macam kontroversi yang ada,
dan mungkin sejarah dia semasa tahun 80-an dahulu. Sebenarnya keputusan siapa yang akan jadi Perdana Menteri sekiranya Pakatan Rakyat menang, belum ada keputusan lagi. Belum, Pakatan Rakyat sendiri sebenarnya tidak membuat keputusan yang resmi lagi siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Walaupun ada pandangan-pandangan peribadi, tapi keputusan pimpinan Pakatan Rakyat setahu saya tidak ada secara resmi. Itu yang saya faham. Dan pada pandangan saya, soalan siapa jadi Perdana Menteri ini ialah premature bagi saya lah. Sebab yang penting sekarang kita kena menang dulu. Kita belum menang lagi. Jadi kalau kita duduk bising tentang siapa nak jadi Perdana Menteri, bagi saya premature. Macamlah saya selalu buat contoh, kita kahwin pun belum lagi, kita duduk bising anak nak letak nama apa. Orang duduk tanya, kalau kamu nak letak nama apa anak, sedangkan kita kahwin pun belum lagi. Jadi saya rasa soalan ni premature. Jadi kita tunggu dululah. Ya, pada pandangan saya pasti biar kita menang dulu. Bila kita menang, masa tu baru kita bincang siapa nak jadi Perdana Menteri. Mungkin orang lain yang kita tak tahu tiba-tiba boleh naik, kita tak tahu juga kan. Sebab itu asal lah bagi saya lah. Jangan kita terperangkap dengan persoalan-persoalan yang pada pandangan saya tidak perlu untuk masa sekarang. Yang penting pada waktu ini ialah memastikan kemenangan Pakatan Rakyat menjatuhkan Barisan Nasional. Itu lebih utama. Okey. Soalan lagi daripada Muhammad Hafiz Rohani. Adakah jalan-jalan di Kelantan diselenggarakan oleh PBT atau kerajaan negeri? Mungkin dimasukkan kerajaan pusat kot. PBT ni dah tidak mewakili kerajaan negeri. Tiadakah usaha kerajaan negeri untuk memperbaiki atau sekurang-kurangnya atau kurangnya laporan daripada penduduk tempatan sehingga sehingga banyak jalan-jalan berlubang jika pergi ke mana-mana di Kelantan? Terima kasih saudara. Sebenarnya jalan ni kalau kita tengok di semua negeri Malaysia ada 3 secara kasar kita boleh bagi kategori. Pertama dia panggil jalan persekutuan. Jalan persekutuan ni di bawah bidang kuasa kerajaan Malaysia, kerajaan persekutuan lah, kerajaan Malaysia. Yang kedua kita panggil jalan negeri. Jalan negeri ini jalan di bawah kerajaan negeri lah. Dan satu lagi juga di bawah kerajaan negeri tapi kita panggil dalam bidang kuasa PBT, pihak berkuasa tempatan. Jadi ada sekurang-kurangnya tiga kategori jalan. Dan masalah itu memang kita beri perhatian. Pihak PBT pun ada baiki jalan, buat jalan, kerajaan negeri pun ada. Cuma tentang soal jalan berlubang ini mungkin saudara bercakap dalam konteks hari inilah. Dalam sehari dua ni memang banyak jalan berlubang kerana hujan lebat, musim banjir. Jadi memang di kampung saya sendiri pun banyak jalan berlubang dan kita belum baiki lagi sebab musim hujan tak habis lagi ni. Jadi pengalaman kita, jalan-jalan ni kalau rosak tidak boleh kita baiki segera dalam musim hujan. Sebab dia tidak akan tahan lama. Ia tidak akan tahan lama. Kalau kita baiki, dia katalah kita buat resurface ke apa, tak tahan lama, dia akan pecah balik. Jadi sebab tu biasa kita tunggu dulu biar orang Kelantan kata tunggu kemarau sikit. Tapi kita buat sikit-sikit lah, contohnya ada yang berlubang kita letak batu, sumbak dengan batu apa semua, ada yang pecah sikit kita tampal. Tapi nak buat secara keseluruhan memang bukan time yang sesuai lah. Pengalaman saya sebagai wakil rakyat ni biasa kita tunggu selepas bulan 2. Selepas bulan 2 bila cuaca dah agak panas, pada waktu itulah biasanya kita akan all out, repair ke apa semua jalan ini. Sebab itu baru dia boleh tahan. Kalau tidak buat tak tahan 8-6 bulan habis. Habis pecah rugi duit. Jadi itu. Jadi kalau suasana sekarang dirujuk kena sabar dululah. Kena sabar dulu. Dan kita untuk tahun ni saja kita telah memperuntukkan tidak kurang daripada 100,000 untuk satu dun untuk baiki jalan saja. Melalui bajet bawah ni 100,000 sebab ni tak satu dun. 100,000 untuk satu dun, bayangkanlah. Kita ada 45 dun. Itu yang disalurkan melalui wakil rakyat. Yang melalui kerajaan negeri tu lain pula, peruntukan lain pula. Jadi mana kesungguhan kita untuk membaik pulih dan membaiki kemudahan awam di Kelantan ini. Okey, para penonton sekalian, kita akan berhenti rehat sekali lagi sekejap. Bagi kita beri peluang kepada YB untuk tarik nafas, berehat sekejap. InsyaAllah kita akan sambung balik dalam masa 5 minit nanti. Kita tak nafas.